Pematang Pauh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tan Sri Pengurusi. Saya merujuk kepada butiran 020200 Perhubungan Masyarakat. Perpaduan merupakan asas terpenting dalam kehidupan sebuah negara, apatah lagi kehidupan masyarakat majmuk seperti di Malaysia. Di Malaysia kita memiliki pelbagai bangsa, Melayu, Cina, India, Kadazan, Dusun Dayak dan juga yang lain-lain. Termasuk juga kita memiliki pelbagai agama yang dianuti oleh rakyatnya. Cuma satu perkara yang kita terlepas pandang adalah berkaitan dengan isu majoriti dan minoriti. Di Malaysia, Melayu dan Bumiputera adalah majoriti. Agama Islam adalah agama majoriti rakyatnya dan kedudukannya termaktub di dalam perlembagaan. Jadi soalan saya, apa perancangan pihak kerajaan untuk memupuk semangat saling menghormati antara kita di kalangan orang dewasa, belia, malah pelajar di dalam negara kita ini, khususnya dengan memberikan penekanan agar golongan majoriti menghormati golongan minoriti di dalam negara ini. Saya rasa Jurutung setuju. Dan yang lebih penting daripada itu, golongan minoriti juga perlu belajar untuk menghormati golongan majoriti yang ada dalam negara kita ini. Tan Sri yang Pengurusi, butiran 020100 Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional. Peruntukan bajet untuk perpaduan pada tahun ini berlaku pengurangan yang agak besar, iaitu daripada kepada 178 juta berbanding tahun lalu 203 juta. Saya agak pelik kenapa berlaku penurunan, padahal perilaku-perilaku yang tidak harmoni makin banyak berlaku di kalangan rakyat negara kita, terutamanya di dunia maya. Hampir setiap hari kita menyaksikan ada saja ciapan yang dimuat naik berunsur bibit-bibit perpecahan daripada netizen. Saya berpendapat, jika bibit-bibit perpecahan ini datang daripada media sosial, maka kerajaan perlu memberi penekanan yang lebih kepada lubuk rakyat negara kita menghabiskan waktu ini. Saya melihat pada akaun Facebook dan Instagram Kementerian Perpaduan Nasional, agak hambar jumlah pengikutnya, like dan juga share. Saya juga mencari akaun TikTok dan juga Twitter Kementerian Perpaduan. Namun setakat hari ini saya belum menemuinya. Jika ada, nanti Menteri boleh maklumkan. Walhal pada saya, dua platform ini iaitu TikTok dan juga Twitter ini perlu diberikan penekanan yang lebih berkaitan dengan mesej perpaduan. Perbahasan Parlimen semalam juga menjadi hangat rentetan daripada satu ciapan daripada seorang menteri pada akaun Twitter beliau. Peristiwa semalam sudah jelas akan peri pentingnya kerajaan memberi penekanan kepada platform Twitter ini. Tan Sri Pengurusi, isu Palestin ini mungkin bagi sebahagian rakyat dan juga sebahagian daripada ahli-ahli parlimen, ia adalah isu kemanusiaan. Tetapi bagi kami, yakni orang Islam di pihak pembangkang ataupun di pihak kerajaan, ia jauh lebih daripada itu. Mereka adalah saudara kami, mereka adalah adik-beradik kami, dan mereka mempunyai hubungan yang rapat dengan kami. Jadi nasihat saya, janganlah sesiapa pun menyentuh apa-apa yang boleh mengguris hati majoriti rakyat di dalam negara ini. Soalan saya, Tan Sri Pengurusi, apakah perancangan kerajaan untuk mengoptimumkan penyampaian mesej perpaduan dalam dunia maya ini? Perbezaan adalah punca kepada sering berlaku perselisihan. Perbezaan bukan sahaja bangsa, etnik, bahasa dan agama, namun dalam kategori-kategori lain jua. Aliran agama ada perbezaannya. Masyarakat bandar dan luar bandar ada perbezaannya. Tahap pendidikan ada perbezaannya. Soalan saya yang kedua, apakah inisiatif kerajaan untuk mengharmonikan perbezaan-perbezaan dalam setiap kategori yang ada dalam negara kita ini selain daripada program integrasi kaum? Butiran 020500 Museum. Soalan saya, apa perancangan kerajaan untuk mempromosikan semula muzium-muzium di Malaysia ini agar dia menjadi tarikan dan khususnya menjadi sebahagian daripada elemen pembentukan jati diri rakyat Malaysia? Ini kerana banyak muzium yang terdapat di Malaysia ini tapi semakin sepi akibat kekurangan promosi dan kekurangan daya tarikan. Apa pendidikan kerajaan berkaitan dengan isu ini? Mungkin boleh diambil cadangan daripada Pasir Mas tadi supaya diubah kementeriannya. Tan Sri Pengurusi, berjalan malam tersepak tin, sakit kaki, terputus lipa. Jika jahil isu Palestin, lebih baik diam, jangan celupar. Sekian Tuan Pengurusi, terima kasih. Saya jemput Kelang.